أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلمنا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا أنت الفاهمين به ولا من ملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحيد وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Mana? أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم maka adakah tiap-tiap datang akan kamu oleh Rasul dengan barang yang tiada ingin oleh nafsu kamu daripada yang hak itu. Istakbartum takabur kamu daripada mengikutnya. Ini cerita bersama dengan orang Yahudi lagi. Katanya, Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Maka adakah adakah di sini rupa soalan tapi bukan maksud soal untuk nak tahu. Soal di sini istifham dia panggil. Maka istifham di sini itu bukan dia istifham untuk nak tahu tu bukan dia. Bahkan dikandaki dengan istifham di sini ialah istifham taubihi dia panggil. Istifham taubihi maknanya menkejikan. Tanya tujuannya nak menkejikan. Tanya tujuannya bukan nak tahu. Tanya tujuannya bukan nak tahu, bahkan tanya tu untuk nak menkejikan. Mana istifham taubihi dia panggil. Seperti orang-orang besar apabila dia tegur kepada anak buah dia,
yang mana anak buah dia tu buat benda tak sepatut dia buat, dia tanya, patutkah kau buat begitu? Pengaji dah tinggi, kenapa kau tak fikir, patutkah kau buat begitu? Maka tanya begitu bukan tanya nak tahu patut tak sepatut, bahkan nak menkejikan perbuatan yang dia buat. Itu dia panggil istifham taubihi. Afakullama, maka adakah, istifham taubihi dia panggil tepat nyata istifham tu pada kata istakbartum. Tepat sebab istifham taubihi nak menkeji, nak keji di mana? Di mana tempat yang jadi keji, yang jadi keji tadi. Kata istifham taubihi ialah istifham yang memberi faedah makna menkeji. Di mana tempat yang kejinya? Tengok tempat yang kejinya pada kata istakbartum. Afakullama, maka adakah tiap-tiap datang, mana tiap-tiap datang akan kamu oleh Rasul. Maknanya dengan barang yang tiada diingin oleh nafsu kamu. Tiada ingin, mana tak setuju dengan nafsu mereka. Dengan barang, dengan hukum-hukum yang tak disetujui oleh nafsu kamu. Apa perkara padahal benda itu daripada yang hak, daripada benda yang sebenar. Tapi nafsu kamu tak setuju, mana jahat sebelah balik kamu. Kalau katanya benda yang dibawa oleh Rasul itu benda jahat, lagi patu kamu tak setuju, tu kamu baik. Tapi benda yang didatang oleh Rasul yang baru ni ialah Rasul, benda yang baik, benda yang sebenar, benda yang sepatut diikut. Kamu tak setuju, maka yang jahatnya kamu lah. Kemudian katanya, maka adakah tiap-tiap datang, mana setiap kali datang akan kamu oleh Rasul. Kita buat pahaman sikit, bahawasanya orang Yahudi ini maklum ialah umat Nabi Musa. Kemudian Rasul yang dibangkit selepas pada Nabi Musa tu ramai lagi. Rasul-rasul yang dibangkit kepada Bani Israel. Sebab orang Yahudi pun orang Bani Israel selepas pada ketinggalan kewafatan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, maka ramai lagi daripada keturunan Bani Israel dibangkitkan jadi rasul untuk mendakwahkan Bani Israel. Tapi Bani Israel ketika itu setengahnya beragama Yahudi, setengahnya bukan beragama Yahudi. Jadi tetapi setiap kali dibangkitkan Rasul untuk nak dakwahkan Bani Israel ke semuanya. Termasuk golongan orang Yahudi. Jadi maknanya apa? Contohnya satunya dibangkitkan akan Nabi Isa, yang kita maklum Nabi Isa tu dibangkit bukan sekadar orang Nasrani saja, dibangkit untuk semua orang Bani Israel. Jadi mana orang Yahudi pun mesti kena mengikut Nabi Isa juga. Tapi dengan sebabnya yang dibawa oleh Nabi Isa memanglah satu Rasul bawa dengan hukum syariat lain pula, satu Rasul bawa dengan syariat lain pula. Maka seperti mana yang sudah sebut dulu, maka apabila datang Rasul, seorang Rasul bawa dengan hukum yang baru yang tak disetujui oleh orang Yahudi, apa yang mereka itu buat sambutan layanannya ialah istakbartum. Takabur kamu. Mudah katanya sombong kamu. Istakbartum, sombong kamu. Takabur kamu daripada mengikut. Sombong, tak mengikut, tak terima apa yang dibawa oleh Nabi, Rasul-Rasul yang kedatangnya yang baru selepas pada Nabi Musa.
Dengan sebab bahawa itu ajaran yang syariat Nabi baru, Nabi yang dibangkit pula ni tak disetujui dengan hawa nafsu bagi mereka. Lalu tu tak terima. Maka pada kata istakbartum, sinilah tempat yang jadi keji sangatnya. Kalau katanya bangkit Rasul terima, tak pelik lah. Kalau begitu, fafariqan kadzabtum. Maka satu firqah Nabi kamu dustakan. Seperti Nabi Isa. Setengah Nabi tu engkau tak percaya, engkau hukum kata dia tu dusta. Maka satu firqah Nabi, satu golongan daripada Nabi-Nabi, kamu dustakan, kamu tak percaya kepada mereka. Seperti Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, dan satu firqah Nabi-Nabi, satu golongan Nabi-Nabi pula, kamu bunuhkan. Setengah daripada golongan Nabi kena bunuh di orang Yahudi. Seperti Zakaria dan Yahya. Maka itulah perbuatan yang dibuat oleh orang Yahudi. Khitab di sini menunjukkan di sini tuju cakap kepada orang Yahudi. Jadi maknanya Yahudi setiap-tiap zaman lah. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad pun sama. Kita kira katanya orang Yahudi lah. Jadi maknanya Nabi, setengah-setengah Nabi itu yang paling ringin sambutan orang Yahudi kepada Nabi-Nabinya, paling ringinnya ialah tak percaya. Mendustakan, tak terima. Yang paling beratnya ialah membunuhkan Nabi-Nabi yang tak setuju dengan mereka, tak selorong dengan mereka. Maka apabila ayat yang dibaca tadi sampai kepada telinga orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad, apa mereka yang jawab? Kalau orang yang hati comelnya, kalau orang yang hati lemah lembutnya, apabila dengar ayat tadi tu, dia memikir. Dia akan memikir. Tetapi apa yang mereka jawab apabila dengar tadi? Wa qalu qulubuna ghulf. Wa qalu, dan kata mereka itu Yahudi. Tapi Yahudi ini Yahudi pada zaman Nabi Muhammad. Apabila mereka sudah dengar ayat tadi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa fariqan taqtulun wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apabila mereka dengarkan akan ayat ini, apa yang jawapan mereka? Mereka yang jawab kata, jawapan mereka yang menjawabnya ialah dan kata mereka itu Yahudi zaman Nabi Muhammad. Selepas pada dengar ayat tu, apa kataan dia, jawapan dia? Bermula hati kami itu tertutup. Dia jawab begitu. Bermula hati kami tertutup. Hati kami dah ditutup. Tak masuk cahaya hidayat tu, tak masuk. Tiada kami faham barang yang engkau kata, ya Muhammad. Habis cerita. Sebab tu, kalau kita malah nak cakap, contohnya kita pergi kat Mekah masalah, ada orang luar ke, orang yang bukan orang Melayu, datang nak tegur kita begitu begini, kita malah nak dengar, kita buat tak faham. Sekejap dia pergi. Kita buat faham tak faham, itu dia nak cakap banyak dengan kita. Begitu. Maka dia jawab kepada Nabi Muhammad, katalah kau nak kata apa pun, hati kami ditutup, tertutup. Kami tak akan faham barang yang kamu kata, kamu cakap. Cakaplah berapa banyak sekalipun, kami tak faham, kami tak terima, hati kami ditutup. Habis cerita.
Gitu. Macam kalau setengah-setengah orang tu dia banyak buat maksiat, apabila kita minta kita nasihat ke dia, suruh dia taubat dan sebagainya, dia katanya dia tak sanggup nak taubat. Dia katanya nak buat macam mana, dia ahli neraka. Kita pun tak tahu nak kata apa lah. Kalau kata pada kurangnya terima kasih, ada nampak ada jalan lagi. Tapi katanya hati saya gelap, tak payah nasihat, saya ahli neraka. Kalau dengar jawapannya begitu, dah habis buah kita nak kata kepada dia, nak nasihat pada dia. Maka di sini tengok beginilah jawapan yang mereka itu jawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya hati-hati kami ni dah ditutup. Hati-hati kami dah ditutup. Jadi maknanya tak payah engkau cakap banyak, tak payah engkau cakap kepada kami dengan mana-mana cakapan, sebab hati kami ditutup, kami tak faham sama sekali apa yang engkau cakap. Tapi betul kau begitu? Tidak. Dengar, faham. Tapi dia kata begitu tu untuk nak istihza. Bersenda-senda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maknanya, dan kata mereka itu Yahudi, kita jaga sikit kata ni atas cara, atas jalan bersenda-senda. Dan kata mereka itu Yahudi dengan secara bersenda-senda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka jawab katanya hati kami ditutup. Apabila ada tutupan, apabila ditutup, diselimutkan, diselimutkan, maka tak mampu kami faham akan apa yang engkau kata, wahai Muhammad. Maka apabila orang Yahudi itu jawab begitu kepada Nabi Muhammad, katanya hati kami ditutup, diselimutkan, diselaputkan dengan suatu benda, jadi tak boleh nak faham apa yang dikata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala pun ajar kepada Nabi Muhammad supaya balas jawab kepada mereka pula, katanya balla'anahumullahu bikufrihim. Jadi kamu tak terima hidayat tu bukan ada tutup di dalam hati. Kamu tak terima hidayat daripada Nabi Muhammad itu bukan dengan sebab ada selimutan, ada tutupan yang melikungkan akan hati kamu, bukan. Bahkan kamu tak boleh dapat hidayat tu kerana tetapi telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah dengan sebab kufur mereka itu. Jadi tak terima hidayat tu sebab Tuhan dah laknat. Jadi tak dapat hidayat bukan dengan sebab apa? Dengan sebab ditutup akan hati mereka itu. Bahkan tak dapat hidayat tu sebab mereka itu orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilaknat, dijauh daripada rahmat, dijauh daripada hidayat dan sebagainya, maka tak dapat hidayat dengan sebab apa? Dengan sebab golongan orang Yahudi ialah golongan orang yang sudah dilaknat. Sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu pasal. Sebab itulah tak payah fikir kepada nak jadi baik daripada nak hasil kebaikan daripada orang Yahudi. Semenjak daripada dulu sampai sekarang tak payah fikir. Tak payah fikir, kita duk fikir katanya minta dia tu berkesian belah pada orang Palestin sekarang, orang Gaza ke masalah, mudah-mudahan orang Yahudi walaupun bukan kerajaan rakyat kampung dia tu berkesian belah kepada orang Palestin, orang Gaza. Tak payah fikir. Sebab apa? Sebab kita jangan harap nak ada kebaikan daripada orang Yahudi, sebab mereka dah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah menjauhkan mereka daripada rahmat. Kebaikan tak akan berlaku pada mereka. Sebab kebaikan akhirat tu jangan harap nak berlaku. Sebab bahasa mereka yang sudah dilaknat.
Malaikat ada jugalah setengah-setengah tu masuk Islam tu adalah orang yang Allah Ta'ala kehendak nak sampai ke hidayat. Tapi kebanyakannya begitulah. Telah melaknat, tetapi telah dilaknat akan mereka itu, akan Yahudi oleh Allah. Sebab apa? Sebabnya, sebab kufur mereka itu. Dengan sebab kufur oleh mereka itu, dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul yang dibangkit selepas pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dengan sebab mereka tak beriman, dengan sebab mereka itu kufur, maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala dengan sebab itu Allah Ta'ala melaknatkan mereka. Itu. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Maka sedikitlah barang yang beriman mereka itu. Sebab sebab apa? Sebab dengan sebab orang Banu Israel dilaknat, jadi mana dijauh daripada rahmat, tapi bukan kata ditutup 100%. Bukan ditutup 100%. Tapi maknanya susahlah nak dapat. Maka sebab tu Allah Ta'ala katanya faqalilam ma tashkurun. Maka sedikitlah maka sedikitlah beriman mereka itu. Itu dia cumanya terjemuh begitu. Maka sedikitlah beriman mereka itu. Barang yang tu secumanya tak nak ada. Sebab kalau tilik kepada i'rab tu ma tu mazaidah, tak ada mana. Paling comenya terjemuh katanya maka sedikitlah beriman mereka itu. Itu lebih comel yang lebih muafakat dengan cara, dengan i'rab kalimah ma. Maka sedikitlah beriman mereka itu. Sebab banyakkan mereka, sebab mereka sudah dilaknat. Jadi susah sangat kita nak dapat yang beriman daripada orang Yahudi. Ada ke tidak? Ada. Orang Yahudi beriman, tinggal agama Yahudi, masuk agama Islam, beriman tu ada. Seperti Abdullah bin Salam dan grup-grup dia tu banyak. Ada lagi lah, tapi yang melawani akan Nabi Muhammad nak berubah jadi beriman, adapun Abdullah bin Salam yang katanya orang Yahudi beriman, itu dia tak berlawan dengan Nabi Muhammad. Apabila datang Nabi Muhammad kepada Madinah, dia terus beriman. Tidak ada langsung melawani dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Abdullah bin Salam dan golongan grup-grup dia. Itu tak masuk dalam golongan Yahudi yang sebut di sini. Sebab Yahudi yang sebut di sini sebab mereka dah kufur dengan Nabi Muhammad, dengan sebab berlawan dengan Nabi Muhammad, dengan sebab tak beriman dengan Nabi Muhammad. Maka dengan sebab kufur mereka itulah Allah Ta'ala melaknat akan mereka itu. Apabila disebab dilaknat, sebab tu jarang nak dapat hidayat. Sebab itulah susah sangat nak dapat orang Yahudi yang masuk Islam yang beriman. Begitu. Itu ilatnya, maka sedikitlah beriman mereka itu. Mereka orang Yahudi. Sedikit tu maknanya maka sedikitlah beriman mereka itu. Maknanya orang Yahudi jadi tinggal agama Yahudi, jadi orang beriman tu ada tapi sedikit. Tak ramai.
Mana begitu. Tak ramai, bahkan sedikit saja. Tilik pada seramai-ramai orang Yahudi, seorang dua saja masuk, seorang atau dua orang saja tak bilangan. Jadi kata sikit sangat. Uh, maka sedikit, yakni sedikit sangat. Maka sedikit, yakni sedikit sangat. Walaupun dia tak tulis, tapi maknanya nak gitu. Maka sedikit, yakni sedikit sangat. Sedikit sangat iman mereka itu. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Cerita lain sikit. Katanya walamma ja'ahum kitabun min indillahi, dan tak kala datang akan mereka itu, akan orang Yahudi, yakni Yahudi pada zaman Nabi Muhammad. Dan tak kala datang akan mereka itu, akan orang Yahudi, yakni orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang oleh Quran daripada Allah Ta'ala. Apabila Quran sampai kepada mereka. Itu maknanya dan tak kala datang akan mereka itu oleh kitab Quran daripada Allah Ta'ala. Maknanya datang di sini bukan maknanya Quran diturun kepada orang Yahudi, bukan maksudnya begitu. Jadi Quran kita maklumnya Nabi Muhammad ketika dia duduk kat Mekah di situ tak bertempuh pun dengan orang Yahudi. Jadi pada zaman Nabi, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah kepada Madinah, maknanya pada masa itu ialah Nabi Muhammad berkalut dengan siapa? Dengan orang musyrikin saja. Apabila jadi mana ketika belum berhijrah kepada Madinah tu, maknanya ayat Quran yang diturun pada Nabi Muhammad belum sampai kepada telinga orang Yahudi, sebab orang Yahudi tu ada kat Madinah. Maka sampai masanya diperintahkan Nabi Muhammad berhijrah kepada Madinah. Apabila Nabi berhijrah kepada Madinah, maka memanglah maka di situlah ayat Quran yang diturun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai tersebar kepada penduduk Madinah. Di situlah datang Al-Quran masuk sampai kepada orang Yahudi. Mudah cakap katanya, bila mulai daripada Nabi berhijrah sampai ke Madinah, ayat-ayat Quran mulai masuk ke dalam telinga orang Yahudi. Ketika itulah dikatakan datang Al-Quran kepada orang Yahudi. Gitu. Itu maknanya dan tak kala datang akan mereka itu kitab Quran daripada Allah Ta'ala. Maknanya Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dengar, dapat disampaikan ayat itu kepada orang-orang Yahudi. Apabila Nabi dah berhijrah kepada Madinah. Kitab tu musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan na'at, musaddiqun na'at bagi kitabun. Musaddiqun na'at bagi kitabun. Kitab Al-Quran tu ialah yang membenarkan kitab
membenar bagi kitab Taurat yang ada serta kamu. Kitab Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Taurat yang mana kitab Taurat tu ada serta bersama mereka itu orang Yahudi. Jadi maknanya kitab Quran tu membenarkan kitab Taurat tu macam mana? Bukan maksud katanya kitab Taurat tu tidak dijamin kata betul tak betul melainkan apabila Quran turun. Bukan maksudnya begitu. Bahkan apabila Nabi maksudnya begini, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada Madinah, ayat Quran yang telah turun itu sampai kepada orang Yahudi. Apabila bentangkan ayat Quran dengan kitab Taurat, sama. Apabila bentangkan ayat Quran dengan perkataan Taurat, makna sama. Makna dalam kitab Quran dengan makna bagi kitab Taurat sama. Pada bab ketuhanan tu samalah. Pada bab cerita kisah-kisah apa samalah. Tapi pada bab cara sembahyang, cara apa tak samalah sebab syariat lain-lain. Tapi bab usuluddin, bab cerita kisah-kisahnya sama. Apabila sama itulah makna katanya benda dalam kitab Taurat tu sekarang mereka dapat yakin katanya dalam kitab Taurat itu ialah benda yang betul. Sebab dalam Quran pun sama juga. Itu maknanya kitab Quran tu membenarkan akan kitab Taurat. Begitunya. Itu makna katanya musaddiqul lima ma'ahum. Yang membenarkan bagi kitab, yakni kitab Quran itulah yang membenarkan akan kitab Taurat. Kitab Taurat yang ada kat tangan mereka itu kat tangan orang Yahudi. Jadi apabila begitu jadi maknanya mereka nak lari daripada Quran tak bolehlah sebab yang mana apa benda yang disebut dalam Quran ada sebut dalam kitab Taurat. Apa benda yang disebut dalam kitab Taurat ada sebut di dalam Al-Quran. Jadi maknanya cerita-certaan bab akidah, bab ketuhanan, bab pegangan bab iman semuanya sama dalam Quran, dalam kitab Taurat. Jadi kalau beriman dengan Quran tu ialah beriman dengan kitab Taurat. Wa kanu qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan adalah mereka itu orang Yahudi daripada dahulu kedatangannya kedatangan Al-Quran, minta kemenangan perang dengan kemuliaan Nabi Muhammad atas segala orang kafir. Menang-menang atas segala orang kafir. Ini menunjuk katanya orang Yahudi dia dah, kalau kita kiranya saja dia tak beriman. Saja dia beriman, tak beriman. Saja degil dia sebab dia tu berdengki kepada Nabi Muhammad, itu saja. Bukan tak tahu sangat-sangat. Sebab katanya pada masa belum pada datang Nabi Muhammad kepada Madinah, belum pada ayat Quran nak masuk ke telinga merekanya, ialah dan belum pada Nabi Muhammad nak datang ke Madinah, mereka dah tahu daripada kitab Taurat kata suatu hari Nabi Muhammad akan datang ke Madinah. Dah tahu. Hanya mereka sekarangnya pada masa itunya belum pada Nabi Muhammad berhijrah tu tunggu sampai masa saja.
Tunggu bila lagi nak sampai, bila lagi. Tunggu masa saja. Tahu dah tahu. Sebab tu maknanya mereka kalau tilik pada asalnya dia beriman sangat-sangat kepada Nabi Muhammad. Mereka melia sangat-sangat kepada Nabi Muhammad. Sehingga katanya ketika pada masa zaman dahulunya, belum pada bangkit Nabi Muhammad, belum pada Nabi Muhammad berhijrah, mereka apabila mereka berperang dengan orang kafir, dengan orang yang bukan Yahudi lah, berperang, maka minta tawassul. Mudah nak cakapnya begitulah. Minta tawassul dengan Nabi Muhammad. Minta tawassul, minta kemenangan dalam peperangan tu dengan sebut dengan bertuah dengan ketua Nabi Muhammad dan kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab mereka itu dalam doa mereka ketika mereka nak berperang tu dia ada baca Allahumma ansurna bin nabiyil mab'usi fi akhir zaman. Ni doa-doa yang dibaca oleh orang Yahudi belum pada Nabi Muhammad nak datang ke Madinah. Apabila mereka berperang, nak berperang, dia minta Allahumma unsur, hendak bantukan kami, hendak memenangkan kami dengan bertuah Nabi Muhammad yang dibangkit pada akhir zaman. Mereka bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kenal di mana kan Nabi Muhammad itu kenal daripada kitab Taurat. Katanya Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uthi fi akhir zaman alladhi najidu sifatahu fit Taurat. Dia dapatkan sifat-sifat Nabi Muhammad itu dah disebut di dalam kitab Taurat. Dah yakin, dah percaya, dah suka kepada Nabi Muhammad. Sehingga apabila berdoa pada benda yang besar, perkara yang besar-besar, minta kemenangan dalam peperangan ni satu benda yang besar kan. Menang dalam peperangan itu benda yang besar. Maka untuk nak dapat menang, mereka tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tilik di situ berapa sakat mana sanyungan mereka orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum pada Nabi Muhammad datang ke Madinah. Belum pada Nabi Muhammad datang ke Madinah, begitulah. Duduk jauh tak apa. Gitu. Setengah-setengah orang tu dia baik tapi jangan duduk dekat lah. Sebab tu setengah-setengah orang tua katanya dua beradik ni nak jadi kasih, nak jadi mesra, bagi duduk jauh-jauh dia kata. Setengah-setengah sajalah, bukan semua. Kalau duduk rumah dekat ni nak jadi bergaduh. Dekat jadi jauh, jauh jadi dekat. Katanya begitu. Tapi setengah orang tu jauh-jauh sungguh. Kalau dekat sungguh. Ada juga begitu. Tapi biasanya goleknya dua beradik orang tua katanya jangan bagi duduk berjiran. Jangan jadi duduk berjiran, takut nak jadi bergaduh. Nak bagi mesra kena duduk jauh-jauh. Jumpa lama-lama sekali pada masa perayaan dan sebagainya. Maka macam itulah pada masa Nabi duduk jauh-jauh belum pada berhijrah pada Madinah tu, sukalah pada Nabi Muhammad, beriman apa semua, berdoa tawassul dengan Nabi Muhammad dan lain lagi banyak. Apabila datang kepada Madinah, itu dah mulai nak berdiki kepada Nabi Muhammad sebab hilang. Mereka fikir kalau apabila Nabi Muhammad datang ke Madinah, ketua orang Yahudinya fikir kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad, maka semua orang Yahudi beriman dengan Nabi Muhammad. Dia tak ada orang nak sanjung dia pula ya. Begitulah pula nak jadi. Itu maknanya wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan adalah mereka itu
Orang Yahudi dahulu daripada kedatangan Quran minta kemenangan perang. Minta Allah Ta'ala tolong, minta Allah Ta'ala bagi nusrah. Minta Allah Ta'ala bagi nusrah dalam bab peperangan dengan kemuliaan Nabi Muhammad menang tu atas segala orang kafir. Apabila ada nak perang dengan orang kafir, maka minta bantuan daripada Allah, tawassul dengan Nabi Muhammad. Tapi itu masa duduk jauh-jauh. Jauh bercinta, dekat bergaduh. Itulah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ni. Maka tak kala datang akan mereka itu, kafaru bih, nasya kufur mereka itu dengannya. Itulah ceritanya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Falamma ja'ahum ma'arafu bih amma arafu kafaru bih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من فكك كرم جمعنا خالصة لوجهك. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.